أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونستغفرك لمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب dan dibentangkan kitab yakni kitab catatan amalan fataral mujrimin lalu kalian tengok orang-orang yang berdosa musyfiqina mimma fi merasa takut akan apa yang ada di dalam kitab catatan amalannya wa yaqulun lalu mereka pun berkata mengeluh ya wailatana aduhai celakalah kami ma li hadzal kitab kitab apa ni la yughadiru tak ada tinggalan sungai saghirah yang kecil wala kabirah dan juga yang besar illa ahsaha melainkan semuanya ada wa wajadu ma amilu hadira dan mereka dapati apa sahaja yang mereka kerjakan hadir ada wala yazlimu rabbuka ahada dan Tuhanmu tidak sekali-kali menzalimi seorang jua pun. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, Jawatan Kuasa, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi Allah izinkan, Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama datang di hari Jumaat ini. Bila masuk maghrib kira Jumaat dah. Di hari Jumaat ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari yang mudah-mudahan memotivasikan kita untuk mempertingkatkan amal soleh kita, untuk menambahkan sedekah kita, untuk perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita habiskan surah Al-Kahfi, untuk kita sambung silaturahim, untuk kita seronok buat baik, untuk esok kita nak bangkit main solat subuh berjemaah, di samping kita dihidangkan dengan bacaan surah Sajadah. Untuk esok hari Jumaat orang lelaki seronok nak main awal masjid, pasal nak baca Quran, pasal nak iktikaf, pasal sambil duk tunggu masa waktu duk selawat, duk istighfar, sambil juga la haula wala quwata illa billah. Mari tuan-tuan, kita ikhlaskan hati kita semata-mata datang untuk mencari redha Allah. Mari tuan-tuan, kita niatkan juga, ya Allah, kalaulah ada pahala kami pada malam ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami yang mungkin saat ini sedang berada dalam kubur, yang saat ini sedang mengharapkan pahala daripada anak-anak. Betapa ramai ibu dan ayah yang sedang berada di dalam kubur di sana, yang duk tunggu anak-anak doa, yang duk tunggu anak-anak kirim pahala. Tetapi betapa ramai anak-anak yang hari ini melupai ibu dan ayah, melupai kebaikan jasa ibu dan ayah. Bagaimana kita bayangkan muka mak kita, bagaimana kita bayangkan wajah ayah kita yang mungkin dah tak ada dah.
Yang masa kita kecil-kecil dulu kadang-kadang dia lapar, tetapi dia utamakan kita. Yang kadang-kadang dia sakit, tetapi dia tak kisah dengan kesakitan dia. Yang penting kita, yang penting anak dia. Bagaimana mungkin kita melupakan insan-insan hebat ni, manusia-manusia hebat ni, yang tidak ada tolak bandingnya, yang merupakan pintu syurga kita. Yang keduanya, siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni, sunat atasku kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, kami nak tunggu nak solat isyak berjemaah. Tak lama tuan-tuan, kuliah kita masuk isyak berhenti. Itu SOP Pulau Pinang, kan? Dan saya pun sangat suka, lagi pendek lagi saya suka, kan? Sebab duk bau macam-macam lah dalam masjid ni, kan? Bau martabak ada, kadang-kadang bau nasi kandang. Itu seronok main masjid Jelutong ni, kan? Kuliah hari Khamis malam Jumaat. Orang Jelutong ni pula jenis dermawan, jenis suka buat kenuri. Tak apa, teruskan. Saya teringat masa kecil-kecil dulu kat kampung, kalau hari Khamis malam Jumaat ni main lambat sikit, bila orang semayang teropong kat belakang, ada kenuri ke tak ada kenuri. Kalau ada kenuri, tunggu lama. Tak ada kenuri, tak ada, bagi salam hilang, kan? Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, lagi dirahmati Allah, ayat yang kita baca sebentar tadi dalam surah Al-Kahfi, satu surah yang mungkin saya dah ulang ayat ni, mungkin baru ni pun saya baca, tapi saya tidak akan jemu, kerana saya nak ingatkan diri saya. Saya nak ingatkan diri saya pertamanya, bagaimana satu detik nanti kita akan menerima kitab catatan amalan kita, by hook, by crook, or by coconut shake, kita akan terima. Suka tak suka, tuan-tuan, satu detik yang sangat membimbangkan, yang menggerunkan, satu detik yang ketak kecuprut kita. Terima kitab catatan amalan. Atas dunia mungkin ada orang ada duit, kan? Dia rasa dia hebat, dia naik kereta kemas, kan? Rumah besar, isteri dia pun besar lah, dia pun besar juga, kan? Tetapi di sana nanti, bagaimana satu detik kita akan menerima kitab catatan amalan. Allah sayang kat kita. Allah habaq siap-siap peristiwa ni, peristiwa yang Allah nukil dalam ayat yang ke-49 ni, orang-orang yang atas dunia, orang-orang yang berdosa. Kesian. Supaya apa? Kita jangan termasuk dalam golongan ni. Itulah untungnya bila kita membaca dan kita tadabbur ayat-ayat Allah. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kita catatan amalan. Fataral mujrimin, lalu hampa tengok, kata Allah, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, bila dia tengok kitab catatan amalan dia, musyfiqina mimma fi, mersegerun, takut. Tak ada ketakutan, mana-mana ketakutan atas dunia ni, waktu tu punya ketakutan tak boleh banding. Waktu tu lagi dahsyat, tak nak cerita macam mana takut. Sebab tak habis lah, tak ada siapa boleh tolong. Sebab time tu kita dengan Allah ya. Dan kita akan jumpa detik tu, tuan-tuan. Sebab tu atas dunia kita jangan sombong dengan orang. Allah paling pantang apabila seorang hamba dia sombong, dia rasa dia hebat, dia rasa dia bagus daripada orang lain, kan? Belajarlah merendah diri, kerana sombong ni, itu adalah pakaian syaitan, itu adalah perangai iblis dan syaitan. Sambil wayaqulun, mereka mengeluh, orang-orang yang berdosa ni mengeluh, takut dia. Ya wailatana, aduhai celakalah kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa? Kitab catatan amalan dia dapat takut dia. Kitab apa ni? La yughadir, tak ada tinggalan sungai, saghirah yang kecil, wala kabirah, dan juga yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya ada. Dia dapat dia tengok, Allah, hak aku buat semua dosa ada. Masalahnya hak buat baik tu tak nampak, yang nak nampak dosa. Waktu tu, tuan-tuan, manusia sangat mengharapkan agar apa?
agar orang lain tanggung dosa dia. Waktu tu masing-masing kita duk harap biarlah atas dunia ada orang mengumpat kita, nak lepas dosa bagi kat orang. Waktu tu kita duk harap biarlah atas dunia aku kena zalim dulu dengan orang, nak lepas dosa-dosa kita. Saat tu tuan-tuan, nampak dah dahsyatnya azab yang Allah nanti, yang Allah tunggu, yang Allah janji. Duk tunggu untuk dihisap tu pun satu penyiksaan dah, yang tidak terperi sakitnya, yang tidak terperi lamanya. Waktu tu mengeluh dia, wa wajadu ma amilu hadirah, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan semuanya ada. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Allah tidak zalim kita tuan-tuan. Kita buat baik, insya-Allah. Kita buat jahat, insya-Allah kita akan tengok nanti atas kita tuan-tuan. Sebab kita ni ujian Allah bagi pelbagai. Ada orang Allah uji dia dengan harta, duit ni melimpah ruah, nak makan duit haram ni anytime. Ada kawan-kawan, kalau dia nak makan duit haram ni bila-bila masa, cuma dia takut dengan Allah. Ada orang Allah uji dengan wanita. Ada orang dia tak tewas dengan harta, tetapi dengan perempuan habis. Tak kena tak apa tuan-tuan, kena kopiah pun boleh terangkat. Kawan saya seorang kontraktor hebat dia ni, kaya, memang kaya. Kadang dia punya partner dia Cina. Bila pergi overseas dekat Indonesia dan sebagainya, Cina biasalah kan, bila tidur hotel, partner dia hantar perempuan main bilik, hantar perempuan main bilik. Di luar negara ni tak ada lah pegawai menjaga maksiat, tak ada masalah. Tetapi perempuan main, dia perambat balik. Allah Akbar, kata aku takut. Ada orang dia tak takut kan, dia cari lagi dah. Ujian kita pelbagai tuan-tuan. Hadapilah ujian ni dengan rasa Allah sentiasa duk nampak kita. Bila kita meletakkan dalam diri kita tuan-tuan, Allah duk nampak, selamat kita. Bila kita meletakkan perasaan muraqabah ni, tak berlaku rasuah tuan-tuan, tak berlaku pecah mana. Inilah krisis orang Islam pada hari ini. Apabila dia tidak merasai Allah duk tengok dia, inilah masalahnya. Tetapi CCTV Allah ini, kitab catatan amalan ini, CCTV Allah ni 24 jam. Malaikat ni tak pernah cuti pun. Walaupun 16 hari bulan 9 ni hari Malaysia, malaikat dia tak minta cuti mengkat Allah 24 hours kan. Mudah-mudahan ayat yang kita baca sebentar tadi ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. Baik tuan-tuan, malam ni kita akan sambung balik kuliah kita. Kita masih lagi membicarakan tentang sahabat yang kedua, manusia kedua yang paling baik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab satu nama yang kita tak payah sebut, semua orang kenal kan. Di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Di samping Nabi sebut mula-mula Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Umar termasuk di dalam senarai sahabat yang paling afdal, menduduki ranking yang pertama. 10 sahabat yang menduduki ranking yang pertama. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu manusia yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika mana wanita-wanita duk tanya dekat Nabi elok-elok. Waktu tu Nabi duduk dengan wanita-wanita, duk sesi soal jawab,
duk minta pandangan Nabi SAW. Sekumpulan wanita tiba-tiba dengar Omar mai, tiba-tiba dengar Haji Omar Al-Khattab mai, dengar Omar berdehem macam tu, berselerak. Perempuan ni tadi duk tanya elok dekat Nabi ni, duk sembang elok dengan Nabi ni, bakat lari menyokonyok kan. Orang dulu tu faham kot tu menyokonyok. Saya pergi di KL ceramah sebut menyokonyok, muka lepah menyokonyok kan. Orang sini senang kan. Nabi tengok kelakuan wanita ni, Nabi SAW tersenyum. Allah tuan-tuan boleh bayang tak senyum Nabi macam mana? Bagaimanakah wajah Nabi SAW? Handsome Nabi ni, tak tahu nak abang kan. Saya pernah cerita kan, saya pernah jumpa seorang anak muda yang dia rindu nak berjumpa dengan Nabi SAW, nak tengok muka Nabi SAW, sehingga akhirnya Allah izinkan dia, Allah pilih dia untuk bermimpi. Di dalam mimpi dia dapat menatap wajah Nabi SAW. Dia cerita kat saya seorang, dia tak cerita kat orang lain, dan saya pun tak boleh dedahkan identiti dia. Cuma nak kongsi dengan tuan-tuan bagaimana dia abang. Ustaz, bila saya tengok wajah Nabi SAW, satu wajah yang sangat handsome, yang saya tak pernah dalam hidup saya, Ustaz, saya melihat mana-mana lelaki yang sekacak, sehandsome Rasulullah SAW. Saya dengar ni tuan-tuan, jantung ni duk-dak, bulu roma ni tuan-tuan. Dan dia describe tu tentang Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi, pakaian Nabi, seperti mana apa yang kita belajar di dalam kitab Syama'il tentang Rasulullah SAW. Kata Ustaz, punya handsome Nabi SAW. Ya Allah, izinkanlah kami ada dalam masjid ni dapat menatap wajah Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat, mudah-mudahan Allah izinkan dalam mimpi kita. Dan ya Allah, kau izinkanlah juga ya Allah syafaat Rasulmu SAW kepada kami semua yang berada dalam masjid ni. Walaupun kami dosa banyak ya Allah, walaupun kerap kali kami terlalai, terleka, terbuat dosa ya Allah, tetapi demi Allah kami sangat mencintai Rasulmu SAW. Apabila wanita-wanita ni lari menyokonyok tuan-tuan, Nabi tengok, Nabi senyum. Lalu Umar Al-Khattab pun masuk, dan Umar bila tengok Nabi senyum, Umar suka. Kalau Umar main-main tengok Nabi menangis, Umar akan menangis walaupun Umar tak tahu apa-apa, karena sayang, cinta Umar Al-Khattab kepada Rasulullah SAW. Janganlah siapa-siapa nak buat apa-apa dekat Nabi. Walaupun sebelum masuk Islam, sebelum Umar melafazkan syahadah, Nabi lah manusia yang Umar paling benci. Malahan Nabi SAW nak dibunuh oleh Umar Al-Khattab. Tetapi apabila Umar masuk Islam, tak ada dah atas dunia ni orang yang paling Umar sayang melainkan Rasulullah SAW. Orang masuk-masuk tengok Nabi dalam keadaan tersenyum ni, semoga Allah membuat tuan sentiasa ketawa sepanjang umur tuan. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan tuan tersenyum ni ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, aku heran kepada wanita-wanita yang tadi ni, yang ada bersama dengan aku tadi, duk tanya elok-elok ni, lebih kurang macam itulah. Sebik saja mereka mendengar suara kamu wahai Umar, mereka terus berhijab, berlindung, nyorok. Umar terus kata, wahai Rasulullah, seharusnya mereka lebih takut kepada Tuan daripada aku. Lalu Umar pun kata kepada wanita-wanita yang duk nyorok tu, wahai musuh-musuh diri mereka sendiri, apakah kamu takut kepada aku dan tidak takut kepada Rasulullah? Wanita-wanita ni jawab, ya, kami takut ke hang lebih daripada Rasulullah.
pasal Umar hang kerah, hang lebih kasar berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Umar tegas kan. Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebelum Umar masuk Islam, dia pernah jalan selisih dengan Umar. Jalan selisih itu terpelanting dia. Ni nak abang Umar Al-Khattab. Kemudian Nabi SAW terus kata kepada Umar dalam hadis ni, sambungan daripada cerita tadi, Nabi kata apa? Ihan ya ibn Al-Khattab, wahai ibn Al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan berselisih denganmu pada sebuah jalan, melainkan dia akan melalui jalan selain jalan yang kamu lalui, wahai Umar. Nabi kata apa? Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah, tidaklah syaitan jalan yang kamu lalu Umar, syaitan tak berani lalu. Umar nampak, syaitan nampak Umar lalu jalan tu, terus syaitan masuk dalam WhatsApp group, abang kat dengan dia, hampa jangan buat leceh, Haji Umar Al-Khattab lalu jalan ni, saat lagi hampa dia kena buta terus berselerak syaitan. Kita tuan-tuan lalulah jalan mana pun, syaitan kata apa? Hello my friend, long time not see, kan? Tu kita, saya lah, tuan-tuan tak, kan? Tuan-tuan, syaitan tengok tuan-tuan tak tahu, kan? Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, tak saat kita sebut ni, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya aku melihat syaitan, kata Nabi, daripada jenis jin dan manusia, mereka melarikan diri daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang tengah kita bicarakan, dan kita berhenti itu tuan-tuan sebelum PKP Allah memberikan kerehatan kepada kita, kan? Dan di Kedah banyak masjid yang start tutup lah, kan? Jadi kita Penang kena jaga-jaga jugalah, kan? Jaga-jaga SOP, kan? Kena pakai mask, bawa sejadah, itu yang terbaik. Hati-hati tempat-tempat orang ramai, kan? Batok nasi kandang tu jarak-jarak sikit, kan? Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, sikap Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu yang kita bicarakan dahulu pada bulan 2 itu. Pada bulan 2, bagaimana hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi seperti, kata Anas bin Malik, Madinah seperti gelap gulima. Sahabat-sahabat jadi monyok, sahabat-sahabat jadi sedih, sahabat-sahabat tak tahu nak abang keadaan mereka tu macam mana. Ada yang tak boleh bercakap bila dapat tahu Nabi wafat hari tu. Sahabat-sahabat ada yang tak boleh berdiri dah, gedebuk jatuh. Ada sahabat jadi macam beratus duk cakap seorang-seorang. Nabi SAW wafat ketika mana matahari sudah meninggi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Usia Nabi pada hari itu 63 tahun 4 hari. Bagaimana kata Anas bin Malik, hari yang kami tak boleh lupakan, iaitulah hari, 2 hari. Pertama, hari Nabi sampai di Madinah. Hari Nabi SAW sampai di Madinah, punyalah seronok orang Madinah ni, pakat keluar sambut Nabi. Beberapa hari sebelum tu mereka duk keluar lah, tunggu Nabi, tunggu, tak ada masuk balik, kan? Sehinggalah yang nampak Nabi duk mai dengan Abu Bakar, dengan Abdullah bin Uraiqid, dan seorang lagi. Siapa dia tuan-tuan? Seorang lagi, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan ingat tak hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq? Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Orang yang mula-mula nampak, orang Madinah yang mula nampak, iaitu seorang Yahudi yang dia tengah panjat pokok korma, dia ada kat pucuk pokok korma, dia nampak, dia terus menjerit, maka pokok-pokok keluar. Waktu tu matahari dah naik dah, hari Nabi sampai. Kata Anas, ini hari yang kami tak boleh lupa, Madinah bercahaya. Tapi hari ni jangan sebut sangat tuan-tuan, rasa sedih sebab tak boleh nak pergi, kan? Kita tak boleh pergi umrah ni. Dulu ada orang ada duit, dia duk ralik, dia kata tak apa, sikit hari lagi. Hal ni Allah tutup terus, kan? Saya elok jangka tuan-tuan, saya elok jangka 2 tahun pun belum tentu, kan?
Tapi tak tahulah, mari saya pergi mesyuarat umrah kan, kes di Mekah hari ni dalam ni dah makin kurang lah, daripada 4,000 dah sekarang tinggal 700 agak-agak. Sebab di Saudi ni dia scan kita ni, orang yang kena baru kita scan kan, lepas tu kita nampak macam tak banyak kan. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan. Tapi di sana semua pendatang-pendatang dia scan semua setiap orang, lepas tu kes dia tinggi, kes dia tinggi. Tapi apapun, kalau ikut pembincangan kemarin tu, mungkin bulan 1 ataupun bulan 2 ataupun bulan 3, bulan 4 tahun depan buka balik. Apapun kita doa lah, rindu sangat dah ni kan, teringin sangat nak pergi kan. Last sekali pergi bulan 12 tahun lepas kan, tahun ni tak pergi lagi. Dan satu detik kata Anas bin Malik yang kami tak boleh lupa, iaitu hari kewafatan Rasulullah. Kata Aisyah, maaf, kata Fatimah kepada Anas, hampa tergamak lah, hampa tergamak lah, kata Fatimah, meletakkan tanah-tanah, meletakkan pasir-pasir di atas wajah Nabi SAW ketika mana mengkebumikan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, apabila wafatnya Rasulullah SAW, kesedihan menyelumungi para sahabat. Berita yang menggemparkan ni mulai tersiar. Penduduk Madinah terasa suasana sekeliling dan ruang rasa seperti gelap gulimat. Sebab Nabi ni sahabat sayang yang tak tahu nak cerita. Seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu, saya tak pasti, saya pernah cerita tak kat sini tuan-tuan, saya pernah cerita tak Thauban radhiyallahu anhu, yang dia sayang kat Nabi ni. Dia bangkit pagi, dia mai, dia tahu dia boleh menghadap, boleh tengok, boleh menatap wajah Nabi, dia mai masjid boleh tengok wajah Nabi, tetapi dia risau sehingga makan pun tak ada selera, susut tubuh badan Nabi. Tengok dia, Nabi tanya, apa hal dengan kamu ni, tak ada duit ke nak makan, ada masalah kesihatan ke? Thauban kata, tak ya Rasulullah, aku ni ya Rasulullah, bila aku keluar pada rumah, aku tahu aku boleh bertengok wajah Tuan. Yang menyebabkan aku jadi susut ni pasal aku memang tak ada selera makan, kerana aku duk teringat bila mati nanti, bila aku mati nanti, Tuan kekasih Allah, Tuan pasti akan duduk di syurga yang istimewa, sedangkan aku ni tak tahu lagi di mana. Dan aku bimbang waktu tu aku tak dapat dah nak menatap wajah Tuan. Allahu Akbar. Kerana tu yang menyebabkan aku tak ada selera makan. Ni sahabat kan, Thauban ni dia di masjid Nabi ni, dia ada satu tempat khusus dia. Orang tahu dah kat tempat tu dia akan duduk. Sembahyang berjemaah ni tak lepas dia. Sehinggalah satu pagi Nabi SAW tak nampak dia. Bila Nabi SAW tak nampak, Nabi tanya kat sahabat-sahabat pun tak tahu. Nabi kata, tunggu sat, sembahyang subuh, tunggu sat, kokot lah lagi dia mai. Akhirnya tunggu tak mai juga, subuh pun dah ni, maka Nabi pun sembahyang. Lepas sembahyang, Nabi tanya sahabat, siapa tahu rumah dia? Maka ada sahabat yang tahu, maka pergilah ke rumah dia. Nak pergi ke rumah dia tu punya jauh 3 jam perjalanan. Dari riwayat sebut 3 jam. 3 jam tu tuan-tuan, tak pernah lepas sembahyang berjemaah. Kita naik kereta lah, naik motor lah kan. Kemudian bila sampai je rumah Thauban, Nabi tanya kepada isteri dia, di mana Thauban? Isteri dia, Thauban dah meninggal ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya kepada isteri dia, ada tak apa-apa benda yang berlaku pada dia sebelum dia meninggal? Isteri dia kata, tak ada apa ya Rasulullah, cuma masa dalam keadaan dia sakaratul maut tu ada 3 benda yang disebut yang aku tak faham ya Rasulullah. Nabi senyum. Nabi dah tahu dah. Apa dia, tanya Nabi. Maka dia menjawab, Thauban dalam keadaan sakaratul maut, dia kata, alangkah baiknya kalau jauh lagi. Satu. Yang kedua, alangkah baiknya kalau yang baru. Yang ketiga, alangkah baiknya kalau semua. Tuan bisa dengar kan cerita ni? Saya pernah cerita kan? Kalau pernah cerita pun sebagai ulang kaji lah. Lalu Nabi SAW menjelaskan, pertamanya yang Thauban kata, tuan-tuan, isu ni kita dalam keadaan sakaratul maut macam tu lah. Ikut amalan kita.
Kalau kita ni rajin duk main handphone, main game kan. Sebab tu ada kita tengok itu viral, ada orang yang tengah dalam keadaan dalam ICU, tangan ni duk bergerak macam main handphone kan. Ada orang macam tu kan. Masa atas dunia duk rajin tikam nama ekor, takut dalam keadaan sakratul maut tengok dia macam duk menikam kan. Ikutlah kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita ni kebiasaan kita suka buat baik, Allah akan tunjuk. Sebenarnya sahabat Thauban, kata Nabi yang Thauban sebut, alangkah baiknya kalau jauh dalam keadaan dia sakaratul maut, Allah tunjuk dekat dia pahala hak dia duk main solat berjemaah. Dia tengok pahala tu, dia pun kata, ish, kalaulah jauh lagi rumahku dengan masjid, alangkah baiknya. Allah, ni pahala orang main jalan kaki kan. Kita kadang-kadang main dengan motor, tuan-tuan, kalau boleh nak parking, nak masuk dalam masjid kan, parkinglah jauh kan. Sebab tu kita langkah kaki tu, setiap langkahan kita tu, setiap langkah kita Allah ampun, Allah angkat darjat kita, pahala tu. Yalah, mungkinlah kita nak main, tak larat dah nak jalan kaki kan. Waktu tu dia tengok pahala dia duk mai sembahyang berjemaah, masya-Allah, dahsyatnya, sehingga dia sebut alangkah baiknya kalau jauh lagi. Yang kedua, alangkah baiknya kalau apa tadi? Yang baru. Pernah di Madinah musim sejuk, Thauban nak keluar rumah, dia pakai 2 lapis baju. Hak dalam tu baju yang baru, hak luar tu baju yang lama. Tiba-tiba keluar rumah, dia tahu di Madinah tuan-tuan, cahaya pula. Dia sama ada sejuk sungguh, panas sungguh kan. Jadi dia keluar jumpa seorang lelaki yang dalam kesejukan, kedinginan. Lalu Thauban ni duk fikir nak bagi baju hak yang lama sikit, hak luar ni ke ataupun hak baru hak dalam. Dia dah bagi hak lama. Tapi dia ikhlas. Dia bagi hak lama. Masa dalam sakaratul maut tu Allah tunjuk pahala tu. Hak dia bagi baju yang lama tu. Dia tengok pahala tu, ish, silap. Bagi hak baru, kalau bagi hak baru tak tahu macam mana pahala. Dan yang ketiganya, alangkah baiknya kalau semua. Pernah Thauban satu hari dia tengah makan lapar, makan sekeping roti, duk cicah susu. Tiba-tiba ada orang main minta makanan. Lalu dia kepak roti tu, dia kepak 2. Separuh dia makan, separuh lagi dia bagi kat orang miskin tu. Masa dia dalam sakaratul maut, Allah tunjuk pahala kebaikan tu. Dia tengok, ish, awak aku tak bagi semua itu, silap kan. Awak tabung kat masjid Julutong lalu, silap, tak bubuh lebih sikit kan. Ni hari Jumaat tuan-tuan, hari Jumaat bagi lebih daripada hari biasa, sedekah kan. Nampak wakaf Quran pun boleh, insyaAllah masih lagi dibuka kan. Kita boleh kita buka insyaAllah. Buat apa-apa kebaikan. Baik, so ni hari penyesalan. Di sana nanti hari penyesalan. Orang jahat menyesal, orang baik pun menyesal. Orang jahat menyesal, kita faham lah, sebab dia meninggal dalam keadaan tak sempat bertaubat, pernah tinggal sembahyang waktu dengan sengaja. Ada ibu ayah cakap kasar kepada ibu, derhaka. Dia ayah, dia suami. Hari ni di antara dosa besar rumah tangga apa dia? Seorang suami, seorang ayah tak mendidik keluarga dia. Dia tak kisah keluarga dia buat benda haram. Dia tak kisah tak bagi nafkah kat isteri. Dia kata, bini dah kerja lah, tak payah bagi apa. Balik tuan-tuan, suami-suami minta alai kat bini. Takut kerja kita sebenarnya, bukan takut, memang kerja kita kan, minta halal. Selalulah minta halal lebih kurang dengan isteri kita, supaya esok ni kita terselamat. Orang baik menyesal kerana apa? Kerana silap. Tabung lalu bos RM10, tengok pahala, ya Allah banyaknya kan. Silap. Hari Jumaat selawat 10 kali ya, silap, duk silap situ, menyesal, maka manfaatkan. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, sayangnya sahabat kepada Rasulullah Suriah tercerita Thauban lah kan. Kata Anas, aku tidak pernah melihat hari yang paling baik dan berseri-seri melainkan hari Rasulullah sampai kepada kami, dan aku tidak pernah melihat hari yang paling buruk, paling gelap melainkan hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ketika mana berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sampai kepada Umar. Masa Nabi wafat tu tuan-tuan, sahabat, di antara sahabat besar yang ada di sisi Nabi, Sayyidina Ali kan. Lepas tu Syiah dia popular sangat lah. Dia popular sangat lah nak abang kata Sayyidina Ali. Kita Masya Allah, kita sayang kat Sayyidina Ali, betul tak tuan-tuan? Siapa tak sayang nak kena menampak? sayang kita Sayyidina Ali, Ahlul Bait, kita mencintai Ahlul Bait. Tetapi di waktu yang sama juga, demi Allah, kita mencintai Abu Bakar, kita juga mencintai Umar yang dilaknat oleh puak-puak Syiah. Kita juga mencintai Osman bin Affan yang apa puak Syiah tak kata kepada Sayyidina Osman bin Affan. Kita sangat mencintai mak kita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Hafsah. Demi Allah kita mencintai mereka. Pada hari Nabi wafat tu, Abu Bakar lepas subuh tu, Abu Bakar main jumpa Nabi, minta izin. Dia lama dah tak balik rumah dia di Sunuh noh, dia belah-belah Quba noh. Sayyidina Abu Bakar ada 2 orang isteri, dia ada ladang di belah sana. Dia nak minta izin kat Nabi. Dia nampak Nabi pagi Isnin tu, sahabat seronok dah. Masa sembahyang subuh tu Nabi buka tirai, sebab rumah Nabi dengan tempat sembahyang sahabat ni attach tirai aja. Nabi dah buka tu, sahabat tengah sembahyang, hampir-hampir kata sebut hampir-hampir kami nak berhenti sembahyang, kerana perasan Nabi duk tengok. Nabi tengok sahabat tu, Nabi senyum. Rupanya itulah hari terakhir pandangan Nabi kepada sahabat-sahabat yang Nabi cukup sayang. Dan sahabat pun duk ingat Nabi sihat dah. Lepas pada subuh tu lah Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Nabi, minta izin. Nabi izinkan. Umar masuk pergi jumpa kan, Nabi izinkan. Umar pun minta. Masa Nabi wafat, Abu Bakar tak ada di sisi Nabi, Umar tak ada di sisi Nabi. Ada orang pergi habaq kepada Abu Bakar di Sunuh. Sebelum Abu Bakar tahu, Umar mai dulu. Umar ni macam orang dah tak siuman dah, hilang pertimbangan dah. Bila Umar sampai tu, berita kematian Nabi ni, Umar tu kata ada beberapa orang lelaki munafik mendakwa bahawa Nabi SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat. Akan tetapi Nabi pergi bertemu dengan Allah, sebagaimana Musa bin Imran yang menghilangkan diri daripada kaumnya selama 40 hari. Kemudian dia akan kembali kepada kaumnya setelah orang mengatakan dia telah mati. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali dan akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Umar tak boleh terima hakikat tu, kerana sayang sangat Umar kepada Rasulullah. Ada orang pihabak kepada Abu Bakar di Quba noh, di Sunuh. Abu Bakar pemain dengan kenderaan, naik tunggangan. Bila Abu Bakar sampai jadi rumah Nabi, rumah anak dia Aisyah, kerana Nabi wafat di atas ribaan Aisyah. Nabi wafat di dalam rumah Aisyah. Nabi wafat di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu Aisyah dia rasa bangga, dan memang dia layak bangga pun, kerana dia orang yang terakhir yang ayat liak dia bercampur dengan ayat liak Nabi. Ketika mana Nabi di atas ribaan Aisyah tu, adik Aisyah Abdul Rahman masuk, kayu sugi tu ada. Nabi nampak kayu sugi tu, Nabi punya teringin nak bersugi. Pembersihnya Nabi SAW. Kita tuan-tuan, kadang kita sebut sayang Nabi, tapi kita tak pembersih kan. Nabi wangi. Kita kadang main masjid pun bau haprak kan, bagi wangi-wangi ya sikit kan. Kerana dalam masjid ni bukan kita saja ada makhluk lain juga, cuma kita tak nampak. Nabi SAW tuan-tuan punya teringin tu, tapi tak larat. Nabi tak larat. Tapi Aisyah ni, Aisyah tahu lah suami dia. Aisyah tanya, abang nak ke kayu sugi tu? Nabi angguk nak cakap pun Nabi tak larat dah. Maka Aisyah pun ambil kayu sugi tu, kerah. Kata Aisyah, aku pepak lah, bagi lembut. Lepas tu aku pun bagi kat Nabi SAW. Dan aku dapati, kata Aisyah, aku tengok bagaimana Nabi punya bersungguh bersugi. Lepas tu Islam ni pembersih kan? Islam bukan pengotok, Islam pembersih. Lepas tu masjid-masjid orang Islam kena pergi bersih.
Rumah orang Islam pun kena bersih juga. Dan akulah orang yang terakhir yang ayat liuk bercampur dengan ayat liuk Nabi SAW. Tiba-tiba tuan-tuan isyak masuk dah. Sedang nak isyak masuk dah. Jadi saya kena berhenti kan? Jadi bulan depan kita sambung balik. Kita nak tengok bagaimana sikap Umar dan apa yang berlaku apabila Sayyidina Abu Bakar sampai je rumah Nabi ni. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar tengok Umar duk mengamuk orang. Sahabat-sahabat jadi tak tentu arah lah. Ada yang terpeleot, duk diam, moyo. Ada yang sayang sahabat kat Rasulullah. Apa yang Abu Bakar buat dan apa yang berlaku lepas tu, to be continue next month insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ganjari kebaikan tuan-tuan duduk dalam rumah Allah ni, sentiasa seronok melakukan kebaikan, sentiasa seronok sedekah, buat main mutabak dan sebagainya. Tolong orang miskin tuan-tuan. Hari ni banyak orang yang terjejah teruk pendapatan, betul tak tuan-tuan? Orang yang makan gaji tak apa macam Haki kan? Jadi cikgu ke tak apa kan? Orang berniaga, teruk tuan-tuan kan? Ada peluang bantu orang, bantu kan? Masya Allah, bagi setengah orang ni tuan-tuan, RM20, RM30 dia dapat tu, Allah banyak kan? Sebab kami dah buat projek, dah hantar berai, kadang tengok, ya Allah kesian Ustaz, anak saya ni nak daftar masuk universiti ni 2-3 hari lepas ni. Ayah tak ada, ayah kadang tak bertanggungjawab, kadang dah meninggal dan sebagainya kan? Tinggal mak seorang anak 5 orang kan? Kita boleh bayang lah, boleh faham lah kan, yuran nak bayar dan sebagainya kan. Tuan-tuan, perhatilah jiran kita. Kalau kita boleh bantu apa-apa, bantulah. Dan tuan-tuan jangan bimbang, jangan risau, Allah akan balas balik, Allah akan bagi balik rezeki kat tuan-tuan. Rezeki ni tak semestinya RM. Rezeki ni dalam bentuk seronok buat baik. Rezeki dalam bentuk hati rasa tenang walaupun duit tak ada. Rezeki ni dalam bentuk Allah bagi kesihatan. Rezeki dalam bentuk naik motor punya lama, motor tak rosak pun. Kereta lama tak rosak. Macam-macam rezeki Allah boleh bagi kat kita. Yang penting dalam hidup, jadilah orang yang suka tolong orang lain. Tolong orang, tengok orang yang tak semayang, kena tolong juga. Kempen dia, ajak dia main semayang, ajak dia dengan kelembutan, bukan dengan makian, bukan dengan label orang munafik, bukan dengan label orang penyangak dan sebagainya, tetapi ajak orang dengan kasih sayang. Itulah dakwah Nabi SAW. Siapa kita nak menghukum orang? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Silat-silat kita ni syurga pun tak teringin tengok muka kita. Allah minta simpang. Tetapi kita nak syurga Allah, kita meraih, minta. Malam-malam tuan-tuan bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku tak layak syurga-Mu ya Allah, tapi aku nak minta juga syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, tapi hari ni aku nak minta ampun ya Allah, aku menyesal dosa aku. InsyaAllah tuan-tuan, Allah sentiasa sayang kat kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma